Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam kelas sejarah tingkatan 1. Selama sebulan kelas ini telah diambil alih oleh Cikgu Paradiana. Hari ini Cikgu akan sambung kembali apa yang belum selesai diajar oleh Cikgu Paradiana. Sebenarnya kita akan masuk dalam bab 8. Walaupun Cikgu Paradiana dah bagi kuis, tetapi dia tidak ada nota-nota berkaitan dengan bab 8 ini, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Cikgu harap apa yang telah diajar oleh Cikgu Paradiana kamu fahamlah. Di mana dia telah ajar kamu dari bab yang cikgu berhenti hari itu, iaitu bab enam. Maksud dia dah sebulan tu dia dah ajar sampai bab 6 dan bab 7 lah, bab 7. Hari ini cikgu akan sambung balik berkaitan dengan tamadun Islam dan sumbangannya. Walaupun dia dah bagi kuis, tetapi daripada maklumat yang cikgu perolehi, dia tidak ada nota-nota berkaitan dengan bab 8 ini. Untuk hari ini kita akan pergi kepada tamadun Islam dan sumbangannya, iaitu subtopik 8.1, iaitu latar belakang masyarakat Arab dan sebelum kedatangan Islam. Pada hari ini, antara objektifnya ialah kamu faham berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah dan dari aspek yang kita ni, dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Ketiga-tiga aspek ini cikgu nak cikgu harap habis sahaja apa yang cikgu ajar pada hari ini kamu akan faham. Jadi apakah sebenarnya tamadun Islam dan sumbangannya ini? Keseluruhannya sebenarnya kita akan belajar ialah zaman sebelum kedatangan Islam menampakkan corak hidup yang dibentuk tanpa kepimpinan Nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah beransur-ansur berakhir dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan bermulalah tamadun baharu yang gemilang. Tamadun Islam telah berkembang seterusnya pada zaman Khulafa ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, sehingga memberikan sumbangan besar dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Itu secara keseluruhannya bab 8. Untuk hari ini cikgu dah beritahu tadi, kita akan belajar berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi cikgu nak kamu beri perhatian kepada apa yang nak diterangkan dan seterusnya kamu dapat mencapai objektif yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu beri tumpuan kepada maklumat-maklumat yang akan diberikan nanti. Tolong beri perhatian dan tonton sehingga selesai apa yang cikgu ajak. Kerana di akhir nanti cikgu akan bagi sebagai pengukuhan, selain daripada kamu menyiapkan nota, sama ada kamu nak print ataupun nak salin, terpulang pada kamu. Tetapi di sini ini juga cikgu akan bagi kuis sebagai ujian terhadap pemahaman kamu. Jadi tolong beri perhatian kepada apa yang cikgu nak jelaskan ini. Tolong beri perhatian. Dan bab ini merupakan bab yang terakhir untuk tingkatan 1. Okey, dalam bab ini dia
yang untuk saya terangkan hari ini, okay, saya akan terang satu subtopik sahaja, iaitu 8.1, di mana saya akan menerangkan tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okay, jadi kita akan lihat dalam ni bagaimanakah ciri-ciri masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Tengok Okey, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, saya akan tunjukkan sikit video menggambarkan masyarakat Arab di Mekah. Okey, itu sedikit gambaran. Okey, tengok pengenalan dulu. Okey, di manakah terletaknya tamadun Islam ini? Okey, masyarakat di tamadun Islam ini tinggal di semenanjung Arab. Awak boleh refer dalam buku teks awak, muka surat 160, peta dalam buku teks tu ada menunjukkan semenanjung Arab ini dikelilingi padang pasir. Ada bahagian utara, selatan, timur dan juga barat. Bahagian utara adalah di kawasan Syam, dalam peta. Bahagian selatan adalah Laut Arab. Tengok Laut Arab tu selatan. Bahagian timur adalah Teluk Parsi dan bahagian baratnya adalah Laut Merah. Dalam semenanjung tanah Arab ni terdapat beberapa wilayah, antara ialah wilayah Najd, wilayah Yaman, wilayah Hadramaut, wilayah Oman dan juga wilayah Hijaz. Yang special yang kita hari ini kita nak tumpukan ialah wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz ni ada 3 jenis kerajaan yang wujud, iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Kalau awak tengok dalam peta, Hijaz itu terletak di tengah-tengah. Dan Mekah, Madinah dan Taif memang dia terletak di tengah-tengah antara antara bahagian utara, selatan, timur dan juga barat. Dan ini menyebabkan kenapa kawasan Hijaz atau Mekah, Madinah dan juga Taif ini adalah satu tempat perdagangan yang hebat ketika dulu. Kemunculan masyarakat Arab Jahiliyah ini berlaku apabila selepas keruntuhan empangan Maghrib pada 300 Masihi. Apabila runtuhnya empangan Maghrib, masyarakat Arab ekonominya merosot. Kehidupan sosialnya lemah kerana mereka tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Sebelum runtuh empangan Maghrib, mereka ni dah ada sistem yang bagus, kehidupan sosial yang bagus, tapi bila empangan Maghrib ni runtuh, masyarakat ini pun terus lost. Dia kembali kepada zaman tak tahu apa-apa. Dan zaman inilah digelar sebagai zaman Jahiliyah. Kita tengok apa maksud zaman Jahiliyah ni. Zaman Jahiliyah. Jahiliyah bermaksud daripada bahasa ialah jahalah, maksudnya jahil. Jahil dari segi apa? Masyarakat ini jahil dari segi kerana mereka ini tidak mempunyai nabi, tidak mempunyai kitab suci dan dan semasa Islam diperkenalkan awal-awal pun masyarakat ini menolak ajaran Allah SWT. Benda lain mereka okey, ekonomi bagus, politik ada sistem pentadbiran. Tetapi ada satu yang dia jahil adalah dari segi sosial, segi adab kehidupan. Itu kekurangan masyarakat Jahiliyah. Nanti kita akan tengok apa dia punya jahil dari macam mana segi ni kan. Ini antaranya lah tidak punya nabi, tidak punya kitab suci. Yang itu menyebabkan mereka tidak ada panduan yang khusus. Tak ada ketua nak guide. Itu dikatakan kenapa masyarakat Arab sebelum datang Islam adalah orang yang jahil. Kita tengok dari segi politik. Bagaimanakah politik masyarakat zaman sebelum kedatangan Islam? Dari segi politiknya, ada 2 jenis kaum, iaitu di Arab. Ada satu kaum Hadari, satu lagi adalah kaum Badui. Hadari yang awak tengok dalam video tadi, duduk di
kota, peniaga, mempunyai haiwan ternakan, dan satu lagi kaum dinamakan kaum Badui. Dan kaum Badui ni hidup nomad. Okey, nomad maksudnya berpindah randah dan juga memelihara binatang ternakan. Okey, kenapa mereka ni berpindah randah? Sebabnya bila mereka ada binatang ternakan, kawasan tu dah kekurangan air atau rumput-rumput, mereka akan pindah mencari kawasan yang lain yang ada bekalan air dan juga rumput untuk ternakan masing-masing. Dan orang Badui ni antara kiranya kalau compare dan kaum Hadari, kaum Badui ni kira miskin sikit lah kan. Okey, orang duduk di padang pasir. Okey, selalunya dia akan ambil upah daripada kaum Hadari akan upah kaum Badui. Begitulah cara-caranya. Dan tapi orang Badui ni memang mahiran selok belok padang pasir lah, dia tahulah. Okey, bagaimana nak tahu jarak. Okey, sebab dia memang kawasan ni lah kawasan dia. Okey, next kita tengok. Okey, kedua, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini, mereka mengamalkan satu sistem, iaitu nama sistemnya sistem kabilah. Okay, apa itu sistem kabilah? Sistem kabilah ini adalah sistem puak ataupun berhidup dalam satu kaum masing-masing. Puak lah contohlah kabilah apa, saya bagi contoh, kabilah A, kabilah B, kabilah C. Okay, setiap kabilah tu ada seorang ketua bernama Syekh. Okay, yang akan mengetuai kabilah-kabilah yang ada di Arab. Okay, bagaimana, apakah ciri-ciri atau karakter seorang Syekh? Satu, dia mestilah seorang yang matang. Okay, matang maksudnya pandai membuat keputusan. Okay, kalau terlalu muda pun tak, terlalu tua pun tidak. Jadi sedang-sedang orang-orang yang akan dipilih, dilantik. Kedua, of course berani. Ni warrior lah. Jadi ketua mesti berani, pandai main pedang, pandai menunggang kuda, okay, mempertahan, sebab dia penting lah ketua kan, arah apa-apa puak dia. Okay, ni mempunyai keberanian. Yang ketiga adalah mereka adalah yang dilantik mestilah pandai berpidato. Sebab pidato ni bila kita ada pandai cakap, pandai tarik orang untuk dengar kata kita, boleh jadi ketua yang hebat. Okay? Dan satu lagi, memang Syekh ni memang terkenal dengan sikap dia yang sanggup buat apa saja untuk mempertahankan puak dia. Sebab apa, kenapa dikatakan mempertahankan puaknya? Sebab setiap kabilah ni dia akan sering bergaduh dengan kabilah-kabilah yang lain kerana mereka ada semangat ni, semangat asabiah, semangat kepuakan, semangat perkauman dia. Okay, kabilah A akan tunjukkan, oh kabilah aku paling hebat. Kabilah B pun tunjuk juga, dia pun hebat. So masing-masing waktu zaman jahiliah ni banyak sangat peperangan berlaku antara kabilah A, kabilah B, kabilah C. Okay, masing-masing nak menunjukkan kehebatan kabilah masing-masing. Semangat perkauman. Macam tu macam kalau kat sini pengen semangat kenegerian ke kan. Macam itulah lebih kurang. Masing-masing nak tunjuk, oh kita orang ni hebat, ni apa. Begitulah masyarakat Arab ketika sebelum kedatangan Islam, hidup berpuak-puak. Okay, dan sering bergaduh antara satu sama lain nak menunjukkan kehebatan puak masing-masing. Okay, itu dia dari segi yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, ini dikhaskan di Mekah. Di Mekah, kawasan Hijaz lah. Di kawasan Hijaz ini, yang mendiami kawasan Hijaz adalah dikenali sebagai kaum Arab Quraisy, itu di Mekah lah. Arab Quraisy, dan Arab Quraisy ini dia adalah yang mentadbir dan memajukan perdagangan di Mekah. Mekah pernah diserang oleh tentera Abrahah dari Parsi, dari Habsyah untuk menghancurkan Mekah. Dan pentadbiran Mekah diuruskan oleh jabatan yang mentadbir beberapa bidang tertentu, contohnya Darun Nadwah. Maksudnya dari segi pentadbiran, kalau di Mekah ni sistematik, dia ada je jabatan-jabatan yang macam kita lah, ada kementerian luar negara, kementerian dalam negeri kan, ada yang uruskan ehwal harta benda, ada uruskan pedagang. Di Mekah memang dah ada sistem-sistem pentadbiran yang sistematik.
Tu saya cakapnya, orang Quraisy ni dia bukan, dia sebenarnya jahil dari segi adab dan sikap. Tapi benda lain dia sebenarnya okey. Perdagangan okey. Pentadbiran bagus. Okey. Ni adalah saya sikit bagi awak, saya tunjukkan video. Okey, ini filem sebenarnya dan ilustrasi bagaimana Mekah diserang oleh tentera Abrahah ataupun panggil nama tentera bergajah. Okey, dari nama raja tu Raja Abrahah lah dari Habsyah untuk menghancurkan Kaabah. Okey. Dan cerita mengenai serangan tentera Abraha ini ada tertulis dalam Al-Quran. Okay, awak pun dah biasa sebenarnya baca surah tu. Surah Al-Fil. Itu tentang bagaimana orang Mekah berjaya mengalahkan tentera bergajah dari Raja Abraha ni. Okay, ini sikit video. Ada filem ni boleh tengok. Okey, itu sikit selingan tentang tentera Abrahah dari Habsyah yang menyerang Mekah. Okey, dan waktu serangan ni buat Mekah menang. Okey, Mekah menang. Okay, next tengok pula. Okey, dari segi ekonomi pula. Okay, bagaimanakah ekonomi masyarakat Arab? Okey, kita tengok. Okey, kegiatan utama adalah pertanian dan juga perdagangan. Okey, cikgu dah bahagikan setiap kawasan. Okey, ini adalah kerajaan di Yaman. Okey, kerajaan Yaman ataupun kawasan Yaman ini dia mereka menanam gandum dan kopi. Dan mereka sangat bergantung kepada hujan kerana kedudukan yang memanglah tanah Arab ni memang kawasan yang gersang kan. Jadi bergantung pada hujan untuk menanam gandum dan juga kopi. Okey, satu lagi kawasan di Oman, mereka menanam sekoi dan juga padi. Okey, di kawasan Hadramaut, dekat laut Arab tu, dan Mahra, iaitu kemenyan. Kemenyan ni untuk ni lah, bau-bauan. Selalu kita gunakan kemenyan ni untuk menghilangkan bau-bau busuk. Kalau orang meninggal dunia pun pakai kemenyan ni lah kan. Kemenyan ni sebenarnya pewangi lah, kurang macam tu. Okey. Dan ekonomi bawah ni tengok. Okey, kaum Hadri. Okey. Yang ada berdagang secara kafilah. Maksud berdagang secara kafilah ialah rombongan pedagang membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Selain daripada dekat bandar tadi, kat kota mereka berniaga kat kedai, kat kawasan kota, ada juga kaum-kaum Hadari ini, dia berdagang, dia bawa barang dia pergi jalan kat padang pasir. So kalau jumpa siapa-siapa di padang pasir, dia jual lah barang-barang dia. Sebab kawasan padang pasir tu memang macam highway jugalah kan. Banyak pedagang lalu lalang. So salah satu cara dia berniaga lah dengan menggunakan konsep secara kafilah, iaitu membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Okay, kaum Badui pula. Kaum Badui tadi yang duduk bernomad tadi, dia menternak unta, kambing, biri-biri, berpindah randah untuk mencari rumput dan air dan mengamalkan sistem barter ataupun sistem tukar barang. Mereka ada kambing, mereka ada unta, mereka biri-biri. Bila sampai satu kawasan, orang Badui ni akan tukarkan barangan-barangan mereka. Contohlah mereka nakkan pakaian. So dia tukarkanlah dengan kambing yang diorang bela. Tu nak pots ke periuk ke, tikar ke, okay? Barang-barang keperluan lah. So mereka akan menjalankan konsep sistem barter, iaitu tukar barang.
Masih lagi lah menjalankan sistem tukar barang. Okey, perdagangan di tanah Arab. Okey, kita tengok. Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India dan membawanya ke Syam dan Mesir. Kita tengok sini dalam peta ni. Yaman. Yaman. Dia akan berjual beli barang Hadramaut ni dan dia akan berdagang pula sampai ke Syam dan Mesir. Akhirnya barang-barangan Hadramaut ni tersebarlah sampai ke Syam dan juga Mesir. Begitu juga masyarakat Hijaz jadikan Mekah sebagai pusat perdagangan dan mereka akan membeli barang daripada Yaman dan juga Habsyah dan mereka juga akan menjualkan ke Syam dan juga Mesir. Begitulah keadaan perdagangan-perdagangan yang berlaku di tanah Arab. Next. Selain itu juga masyarakat Arab juga menggunakan laluan sutera. Kita dah belajar tentang laluan sutera ni kan? Silk Road untuk berdagang. Maksudnya kalau hari tu kita tengok orang India menggunakan menggunakan laluan sutera, orang Cina menggunakan laluan sutera, orang Arab juga menggunakan laluan ini untuk berdagang. Daripada Arab sini sampailah ke China. Itulah antaranya bagaimana barangan-barangan Arab boleh sampai ke China, boleh sampai ke India sebab mereka ini berdagang mengikut jalan sutera. Orang Arab jahiliah salah satunya adalah mengamalkan riba dan menipu timbangan untuk mengaut keuntungan. Ini adalah ciri-ciri orang Arab jahiliah. Suka tipu. Suka riba ni interest. Adalah kita pinjam duit, pinjam 1,000 kena bayar 3,000. Riba lah tu, ada interest yang dikenakan. Lepas tu ada juga menipu timbangan. Barang sekilo dia kata timbangan kata ni baru berapa, dah dia bagi berat lagi kan. So banyak dapat duit. Itu cara orang Arab jahiliah menipu dalam perniagaan. Itu biasa bagi masyarakat jahiliah. Kita tengok dari segi sosial. Sosial ada dua. Satu ialah agama dan kepercayaan dan satu lagi ialah cara hidup harian. Kita tengok dulu agama. Apakah agama yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah sebelum Islam wujud? Satu. Pertama ialah agama watani. Apa itu agama watani? Iaitu agama yang menyembah berhala. Kita dapat 360 berhala di keliling Kaabah, antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Ubal. Gambarannya berhala-berhala yang terdapat di sekitar Kaabah di Mekah. Dulu macam inilah. Di Kaabah dulu, keliling-keliling Kaabah ni ada berhala sebab dulu Mekah tempat tumpuan. Selain berdagang, dia juga tempat perhimpunan segala tuhan-tuhan yang ada. So orang datang akan apa? Sambil-sambil berdagang, sambil-sambil berdoa dengan tuhan-tuhan berhala ni lah. Ini agama satu adalah agama watani. Tengok agama yang kedua, apa lagi agama yang ada? Agama yang kedua adalah agama Majusi. Majusi inilah agama yang menyembah api. Agama ini berasal dari Parsi. Penganutnya kebanyakan tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain. Ini area saya lah. Area Yaman, Oman dan juga Bahrain. Dekat Laut Arab, dia lebih kepada menyembah api. Agama Majusi sampai sekarang pun ada juga. Masih lagi wujud agama Majusi. Next ialah agama apa pula? Masyarakat Arab juga ada mengamalkan agama Yahudi, apa tu Judaism. Yang masyarakat ini adalah yang tinggal di utara. Kalau di utara mana? Area utara adalah Syam. Syam, Mesir, dekat Palestin. Di sini lah. Kat Jerusalem yang tengok hari ni kan. Itu yang menganut agama Yahudi ni ataupun Judaism ni adalah Bani Israel. Kaum Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Arab. Inilah dia masyarakat Yahudi. Ini wall, apa ni, Wailing Wall. Tembok ratapan. Dia akan merataplah depan wall ni. Minta ampun, minta apa, semua ni kitab-kitab suci ni. Di sebalik wall ni, sebelah sana, di balik wall ni adalah Masjid Al-Aqsa lah. Ini bahagian, ini Jerusalem, West Bank. Ini bahagian area Yahudi. Dan sebelah sana, orang Palestin. Orang Palestin bahagiannya orang Islam lah.
di sebalik wall ni adalah Masjidil Aqsa. Okay, next adalah agama apa pula? Okey, agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama Kristian lah kalau kita hari ni. Okey, sama juga agama ini terdapat di utara, iaitu di sekitar Syam, Syria, Mesir, okey, bahagian utara Semenanjung Arab, dan disebarkan melalui penugasan dan hijrah. Okey, dipanggil agama Nasrani. Agama Nasrani di Arab lah ni. Orang Arab bukan semuanya agama Islam dia ada macam-macam agama dan sampai hari ni pun. Okey. Juga mengamalkan agama Kristian hari ni. Islam kan? Itu mahal. Lukum lah. Tapi saya mengamalkan agama Kristian. Next, animism. Animism ni kepercayaan yang lama dah. Ni zaman Paleolitik lagi orang dah percaya konsep animism, iaitu percaya kepada roh dan kuasa gaib. So kita baca sini. Animism. What do animists believe? Animism is the belief that all things have spirit or soul, including animals, plants, river, mountains, stars, the moon and the sun. Laut pun kadang dia memang ada juga. Each being is considered a spirit that can offer help or harm to human. As such, spirit must either be worshipped or appeased. Animists offer sacrifice, prayer, dance or other forms for devotion to this spirit in hope of blessing upon areas of life for protection from harm. So, memang menyembah lah, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah laut. Okay, animism sampai hari ni pun masih lagi diamalkan oleh orang yang mereka-mereka yang tiada kepercayaan agama. Contoh macam Hari Gawai kan, Hari Gawai oleh masyarakat Kadazan, masyarakat Iban, golongan Iban. Okay, mereka percaya kepada, kenapa mereka sambut Hari Gawai? Okay, mereka believe spirit semangat padi, tanda terima kasih kerana semangat padi tu memberi padi yang banyak, dan mereka akan membuat kurban supaya tahun depan dikurniakan lagi tanaman yang subur, macam itulah. Okey, ni pun masih diamalkan tembak pokok lah, tembak matahari lah, batu lah, ikutlah. Dia percaya apa yang benda tu ada roh dan kuasa gaib. Dan yang terakhir adalah agama Hunafa, iaitu penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim SAW. Suhail, ramalan anak panah suci tak boleh dipaksa. Bagus pilihan kau, Suhail. Teruskan dengan rancangan penipuan kau tu. Kalau ikutkan ramalan, kau takkan kena tangkap. Bagus. Kau bijak memilih, Umayyah. Tuan, bebaskan saya. Tolonglah. Aku beli dia. Dal. Okay, ini gambaran kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okay, kita tengok satu-satu. Bagaimanakah apakah orang Arab ni buat? Okay, adat dan kehidupan harian. Okay, ada baik, ada baik dan ada buruk. Okay, kita tengok apa yang buruk. Mengamalkan aktiviti nasib. Yang tadi awak tengok kan, dia menilik nasib, tengok okey ke tak. Okay, itu satu, percaya kepada tilik nasib. Mempercayai ahli sihir dan azimat. Okay, azimat ni apa azimat? Azimat ni adalah satu, dia percaya
ada barang yang boleh jaga atau protect dia. Okey, bawa keuntungan ke, contoh batu ke, kalung ke, duit ke disimpan. Dia kata, oh ada duit ni, ada kalung ni, dia kaya, dia akan selamat, tak akan ada ditembak ke ataupun tidak akan dibunuh ke. Dia percaya azimat. Memandang rendah pada kaum wanita. Wanita memang dianggap bukan warga negara, of course, dan sangat dipandang rendah lah. Okay? Sehingga kan mereka kalau lahirlah anak perempuan, mereka sanggup bunuh bayi perempuan tu dengan menanamnya hidup-hidup. Memang tak suka ada anak perempuan. Dia kata anak perempuan ni membawa panggil apa, tak baik lah. Macam kalau family tu ada anak perempuan, aduh, tak boleh. Ini semua membawa sial lah, macam tu lebih kurang. Dan mereka sukakan kaum lelaki. So kaum lelaki mendapat penghormatan yang tertinggi. Apa lagi ciri-ciri kehidupan mereka? Berjudi, minum arak, berzina dan angkuh dan sombong. Dan juga golongan hamba dipandang hina, macam tengok tadi kan. Memang inilah, ini yang dikatakan jahil tu. Okay? Jahil dari segi adab, dari segi kehidupan dia, ekonomi menipu. Okay? Walau bagaimanapun, dalam nampak ada yang jahatnya, ada jugalah kebaikan orang masyarakat Arab ni. Okay, satu yang boleh dipuji, orang Arab ni dia sangat memuliakan tetamu. Maksud dia akan layan tetamu cukup. Okay, dia akan bagi makan, bagi tempat tinggal lah. Okay, menepati janji. Tak suka main lambat-lambat ni, tepati janji. Menghormati tuan rumah. Sanggup menghadapi kesusahan dengan gigit. Sanggup tolong kan? Tolong buat dia kalau ada susah kan, boleh bantu. Sanggup membantu orang yang susah. Okay, dalam ni dia kata membantu penghidupkan api kan, supaya orang-orang yang berdagang tu dapat nampak laluan, ada orang jaga. Baguslah. Pandai berpidato, pandai bersyair, pandai bersajak. Itu adalah ciri-ciri masyarakat Arab ni. Dan karya yang bermutu akan dibaca dalam temasya tahunan di Pasar Ukas, iaitu di Mekah tadi, dan digantungkan di Kaabah kalau karya-karya itu hebat. Baguslah. Dari segi penulisan, dari segi tu dia memang bagus. Okey, ini antaranya lah. Dan yang jahil ni dari segi ni lah. Bunuh, minum arak, bergaduh sesama puak. Jadi kehidupannya tak normal, macam tak aman je kan. Okay, masing-masing nak menunjukkan kehebatan masing-masing. Okay, yang miskin ditindas. Itu saja. Okey. Habis untuk topik 8.1 dan untuk hari ini. Okay, sekiranya ada pertanyaan, jangan segan-segan tanya cikgu, DM dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Cikgu harap kamu faham berkaitan dengan subtopik 8.1 ini. Okey. Daripada penjelasan tadi, cikgu harap kamu faham dan dapat kuasai latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Okey. Cikgu nak kamu cuba kuasai sebaik mungkin. Okey, bagi mengukuhkan pemahaman kamu, cikgu akan bagi lagi satu video yang sama. Sebelum cikgu bagi nota yang perlu kamu print dan lekat dalam buku, seterusnya kamu akan jawab soalan kuis. Okey, cikgu akan bagi lagi satu nota ya. Tolong beri perhatian. Adalah bab 8, iaitu kita akan melihat kepada tamadun Islam dan sumbangannya. Ya, anak-anak, kita sudah masuk ke bahagian ataupun tajuk yang terakhir untuk tingkatan 1 ini. Hari ini, cikgu akan fokus kepada subtopik 8.1, iaitu kita akan melihat tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Ya, ini adalah bahagian pertama ya anak-anak. Okey, mari kita belajar bersama-sama, kita lihat apakah latar belakang masyarakat Arab sebelum ini. Okey, kita akan lihat kepada
pengenalan terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita akan lihat tentang sebelum kedatangan Islam, okey, masyarakat Arab ini dia ada pertempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Okey, terdapat beberapa wilayah di mana kita ada wilayah Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Dan di kawasan ini, di kawasan tengah iaitu Hijaz, kita terdapat 3 ibu kota yang penting, iaitu kita ada Mekah, Madinah dan Taif. Inilah kisah sebelum kedatangan Islam, sebuah negara di mana ada masyarakat Arab dan wujudnya beberapa wilayah. Dan di sebuah wilayah Hijaz itu, dalam wilayah Hijaz itu sahaja sudah ada 3 ibu kota yang sangat penting pada masa dahulu. Di mana kita kenalkan sebagai Mekah, Madinah dan Taif. Di mana ketiga-tiga ibu kota ini terletak di kawasan yang paling strategik dan membolehkan ia berkembang dengan maju dalam aspek perdagangan dan pertanian. Ini kisah ataupun latar belakang. Untuk pengetahuan anak-anak semua, masyarakat Arab tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi oleh di bahagian utara, masyarakat tinggal di padang pasir Syam. Di mana kawasan padang pasir? Ni yang warna kelabu ni lah. Ini kawasan padang pasir. Di bahagian selatan pula, kebanyakan masyarakat duduk ataupun tinggal di dekat dengan Laut Arab di sini. Ini di bahagian selatan. So kawasan dia berhampiran dengan laut ataupun tepi-tepi Laut Arab. Manakala di bahagian timur, mereka menetap di Teluk Parsi. Sini bahagian timur. Nampak tak sini Teluk Parsi, sini selatan. Di bahagian barat. Ya, inilah di bahagian barat, iaitu di sekitar tepi-tepi Laut Merah. Ini tempat tinggal masyarakat zaman masyarakat zaman tamadun Islam dahulu. Ada 4 lah, kita tengok utara, selatan, timur dan barat. Selepas keruntuhan empangan Maghrib, sekitar tahun 300 Masihi, maka di sini telah berlaku kemerosotan ekonomi. Di mana kehidupan sosial masyarakat Arab pada waktu ini sudah lemah dan mereka tidak lagi mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya dan tidak mampu untuk membina balik empangan Maghrib ini. Sebab apa? Sebab mereka tidak belajar daripada orang-orang terdahulu tentang pembinaan, tentang ekonomi. So pada waktu itu dia tidak kisah pun. So sebila mereka jatuh, mereka tidak boleh untuk bangun semula. Tidak mewarisi ilmu. Dan dapat dilihatlah daripada sini, apabila runtuhnya empangan Maghrib, mereka tidak boleh untuk membina kembali. Dan bermulalah era zaman kegelapan selepas kejatuhan empangan Maghrib ini. Masyarakat Arab ataupun kita gelar pada waktu itu adalah zaman jahiliyah. So ingatlah, sebelum kedatangan Islam, maksudnya masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan, iaitu zaman jahiliyah, di mana mereka mengalami kemerosotan selepas runtuhnya empangan Maghrib ini. Kita lihat apa yang dikatakan tentang zaman jahiliyah ataupun zaman kegelapan. Di mana pada waktu ini mereka tidak mempunyai nabi. Tidak mempunyai kitab suci yang boleh dijadikan sebagai petunjuk ataupun pedoman mereka. Mereka menolak undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga menolak nilai-nilai Islam sebagai panduan
hidup. Sebab itulah ia dikenali sebagai zaman jahiliah, di mana perkataan Arab itu jahala, bermaksud jahil. Mereka tak nak belajar, mereka tak nak buat apa, tak tahu pun. Demikianlah sudah kisah latar belakang kehidupan masyarakat Arab sebelum ini. Cikgu Cikgu harap kamu faham berkaitan dengan penjelasan bahagian kedua ini secara umum mengenai masyarakat Arab. Ini sambungan dia dan tolong beri perhatian. Bab 8. Sejarah tingkatan 1. Tunggu. Hari ini kita masih lagi di dalam bab 8, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Tetapi cikgu akan pergi ke subtopik yang lebih kecil, iaitu kita akan lihat tentang sistem masyarakat jahiliah. Mari kita lihat. Untuk topik ini, cikgu akan menerangkan sistem masyarakat jahiliah ini. Dia fokuskan kepada 3 bahagian utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. So ingat ada 3 bidang yang kita akan fokuskan pada sistem masyarakat Arab ini. Yang pertama politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama, kita akan pergi ke bahagian politik. Mari kita lihat. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, mereka ini hidup dalam kelompok kumpulan kabilah. Kumpulan kabilah di mana kita ada kaum Hadari, di mana kaum Hadari ini kebanyakan mereka tinggal di kota-kota yang menjalankan aktiviti perniagaan dan itu memiliki binatang ternakan. Seterusnya, kita lihat kaum Badawi. Kaum Badawi kebanyakan mereka hidup secara nomad. Berpindah randah di samping memelihara binatang ternakan. Kita lihat dahulu yang pertama, di dalam aspek ataupun sistem politik ini, mereka mengamalkan sistem kabilah ataupun kita kata ianya diketuai oleh syekh. Sistem kabilah ini di mana ia diketuai oleh seorang syekh. Syekh ini akan dilantik sebagai ketua di mana ia mestilah disukai oleh kabilah-kabilah lain. Syekh ini mestilah seorang yang matang, yang berani dan sanggup mempertahankan puaknya, dan juga dia suka berpidato. Maksudnya syekh ini seorang yang hebat lah. Dan mereka mempunyai semangat Abbasiyah, di mana dia dapat menyatukan masyarakat berkabilah berdasarkan keturunan. Mereka juga sangat bermegah dengan kabilah mereka dan mereka saling berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta pada zaman ini. Di kawasan Mekah, kita ada Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan dalam sistem politik. Dan pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dan tugas tertentu seperti Darun Na'wah. So di sini, di dalam bidang politik atau sistem politik, mereka ada ketua. Iaitu ketuanya dilantik ataupun kita kata ketuanya sebagai syekh. Di mana ia mengamalkan sistem kabilah. Syekh tadi atau ketua tadi mestilah orang yang hebat lah, berani, matang. Mereka ada semangat Abbasiyah. Mereka akan pergi berperang untuk mendapatkan pengaruh. Kemudian kita ada ibu kota yang digunakan untuk mentadbir dan memajukan perdagangan. Begitu juga kita ada jabatan yang mentadbir di Mekah tadilah, mentadbir dan aktiviti perdagangan tadi.
Ya, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan pada waktu ini mereka hidup secara berpuak-puak berdasarkan kabilah masing-masing. Okay, kita lihat seterusnya iaitu bahagian ekonomi. Okey, masyarakat Arab dia banyak melakukan kegiatan ekonomi. Okey, di mana kegiatannya adalah berbeza-beza, khususnya di negeri-negeri dan juga di kawasan-kawasan tanah Arab. Okey. So kita tengok kegiatan utama adalah aspek pertanian dan juga perdagangan. Kawasan kegiatan ekonomi. Okey, kita tengok ya, ada 5 kawasan yang paling keadaan bentuk muka bumi lah kat sini. So kita tengok tanah Arab. Tanah Arab dia kurang sebab tanah dekat situ kurang subur. So tak boleh lah kan. Okey, di Yaman masyarakat menanam pokok gandum, kopi dan juga ianya bergantung kepada hujan. Manakala di Oman masyarakat menanam pokok padi dan juga pokok sekoi. Di kawasan Mahra dan Hadramaut, masyarakat Arab menanam pokok kemenyan. Manakala di Hijaz tadi, seperti yang kita dah belajar video sebelum ini, Hijaz, di mana kat sini masyarakat membeli barang dari Yaman dan Habsyah, kemudian menjual kembali di Syam dan Mesir. Dia beli kemudian dia jual balik. Kemudian Makkah tadi kan kita ada 3 ibu kota yang besar kan di Hijaz ini. Di Makkah pula berlaku pusat perdagangan. Ia bermula sejak abad ke-6 Masihi. Inilah kegiatan ekonomi mereka dan juga kawasan-kawasan yang banyak menjalankan aktiviti ekonomi. Kita ada tanah Arab, Yaman, Oman, Hijaz, Mahra dan Hadramaut. Mari kita lihat kegiatan ekonomi kaum Badawi. Mereka menternak unta, kambing dan biri-biri secara nomad. Maksudnya bila mereka berpindah, mereka akan bawa bersamalah haiwan-haiwan ternakan ini. Mengembaralah bersama untuk mencari tempat baru. Inilah kenapa mereka ni suka nomad. Sebab untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Selain itu, wujud juga aktiviti ataupun sistem tukar barang antara binatang ternakan dengan barang keperluan seperti pakaian dan kurma. Inilah yang berlaku untuk kaum Badawi, iaitu dalam kegiatan ekonomi. Bagi kegiatan ekonomi untuk kaum Hadari pula ialah kita ada laluan sutera. Kalau anak-anak ingat balik di mana kita dah belajar dalam tamadun Cina kan, adanya laluan sutera yang menghubungkan beberapa daerah kan. Di sini jugalah laluan perdagangan merentasi benua menghubungkan pedagang Arab dengan pedagang Cina, India dan Asia. Kegiatan ekonomi kaum Hadari berkembang dengan pesat akibat daripada laluan sutera tadi. Nampak naik unta. Kemudian aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh kaum Hadari ini adalah ia lebih mementingkan keuntungan, di mana mereka mengamalkan riba dan juga berlaku penipuan dalam aktiviti sukat dan timbang pada zaman dahulu. Dan selain pada itu juga mereka boleh keluar berdagang secara kafilah, iaitu membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Inilah kegiatan ekonomi kaum Hadari kepada perdagangan. Kita lihat pula kepada aspek yang ketiga, iaitu sosial, di mana ia dapat dilihat daripada 2 sudut kehidupan masyarakat ini. Itu yang pertama, kita lihat daripada agama dan kepercayaan. Kita lihat daripada agama dan kepercayaan.
dan juga adat dan kehidupan seharian. Yang pertama, kita akan lihat kepada agama dan kepercayaan. Okey, di mana? Okey, kita lihat. Watani, okey, di mana masyarakat kat sini, okey, mereka menyembah berhala, okey, di mana terdapat 360 buah berhala, okey, yang berada di sekeliling Kaabah pada waktu itu. Di Majusi, masyarakat pada waktu ini banyak menyembah api dan agama mereka berasal daripada negeri Parsi. Penganut agama ini kebanyakannya tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Kunafa, okey. Masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala Nasrani, okey, ia mana agama ini dianuti oleh Bani Israel. Agama ini dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab oleh penduduk Kasan dan Hira. Kita tengok banyak kan agama. Kemudian wujud agama animisme, di mana terdapat segelintir masyarakat yang mengamalkan animisme, iaitu dipercaya kepada roh dan kuasa-kuasa gaib. Dan yang terakhir adalah Yahudi, di mana ianya dianuti oleh Bani Israel dan kebanyakannya tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Okey, ini adalah 6 jenis agama dan kepercayaan yang berlaku dalam aktiviti sosial masyarakat Arab dahulu. Okay, kita lihat pula kepada adat dan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, mereka ini suka untuk menilik nasib. Tilik nasib lah kan, untuk meramal apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan juga dia mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Ada the magician. Ada magic kat sini kan. Okey, so dia percaya kepada kuasa sihir lah. Okey, kemudian mereka hidup dalam kemaksiatan. Okey, berjudi, berzina, minum arak dan sombong. Selain itu, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memandang hina kepada hamba. Kita lihat pula kepada sikap baik masyarakat Arab Jahiliah. Mereka sangat memuliakan tetamu yang hadir ke rumah. Mereka hormat kepada tuan rumah, menepati janji. Mereka pandai menjaga kehormatan diri. Okey, mereka menghadapi segala kesusahan ataupun kesukaran dengan gigih dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mereka boleh bersyair, bersajak dan berpidato. Dan karya-karya sajak syair tadi akan dibaca di tamasya tahunan dan juga di pasar Yukas, dan akan karya-karya tersebut akan digantung di Kaabah. Ini di antara sikap baik masyarakat Arab Jahiliah. Demikian tadi kisah sistem ataupun kita tengok masyarakat kehidupan masyarakat jahiliah, di mana ia fokuskan kepada 3 sistem utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Cikgu harap anak-anak boleh mengingat tentang 3 aspek yang telah kita pelajari pada sebelum ini. Cikgu harap anak-anak boleh mengingat tentang perkara-perkara yang penting di dalam aspek masyarakat Arab Jahiliah ini, atau kita kata sistem mereka lah kan. Cikgu harap semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk teruskan menyokong channel Cikgu Linda dengan like. Okey, cikgu harap kamu dah dapat faham berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, iaitu sistem masyarakat Arab Jahiliah dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, cikgu harap kamu fahamlah ya. Okey, ini antara tugasan dia. Okey, cikgu akan bagi nota, tetapi bukan dalam video ni ya. Nota dia cikgu akan hantar asing.
supaya memudahkan kamu untuk mencetak ataupun nak salin. Kalau kita jumpa cikgu masukkan dalam ni, dia akan jadi satu masalah kepada kamu nanti. Okey? Dan cikgu juga akan bagi kuis di luar daripada video ini. Dan apa yang penting ialah apabila kamu dah habis kedua-dua video ini, iaitu video yang pertama berkaitan dengan siri yang pertama tadi, dan video yang kedua juga sebagai pengukuhan, cikgu harap kita objektif apa yang cikgu harapkan, iaitu kamu faham berkaitan dengan latar belakang masyarakat jahil Arab sebelum kedatangan Islam dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Okey, jadi cikgu harap kamu faham yang itu. Okey, dan bila kamu faham, kamu boleh cerita, kamu boleh nyatakan dan kamu boleh siapkan nota serta kamu dapat menjawab soalan kuis dengan baik, maka objektif kita tercapai. Okey? Okey, masa kita sebenarnya masih panjang. Cikgu akan hantar, cikgu akan berhenti di sini dan cikgu akan bagi nota kemudian. Okey? Cikgu harap kamu dapat faham apa yang kita pelajari dan cuba selesaikan nota yang cikgu bagi ini. Okey? Buat nota dalam buku lah ya. Sama ada awak nak salin atau nak lekatkan daripada cikgu bagi ini dalam buku nota sejarah. Dan selesaikan juga soalan kuis yang cikgu bagi nanti. Okey? Okey.